Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so seperti biasa sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, kita mulakan Al-Fatihah untuk yang Muslim dan yang bukan Islam, kita silakan berdoa mengikut kaedah masing-masing. Al-Fatihah. Okay, so hari ini kita akan memasuki chapter kelima, ataupun topik kelima iaitu kawalan. Okay, so sebagaimana yang kita tahu, kita ada 4 fungsi ataupun peranan utama pengurusan. Okay, apakah tu? Sila sebutkan. Okay, yang pertama, P, planning. O, organizing. L, leading. C, controlling. Okay, so kali ini kita akan masuk ke topik 5 iaitu controlling ataupun kawalan. Okay, saya ulang semula. Planning, organizing, leading, controlling. Perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan yang terakhir adalah kawalan. Okey, dan untuk video kali ini, okay, so kita akan menjurus kepada definisi kawalan, jelaskan kepentingan kawalan, okay, dan seterusnya proses pengawalan. Okay, so saya rasa macam ada salah sikit ya, ukur prestasi sebenar bandingkan mengambil tindakan pengurusan. Kita tak cukup satu proses. Okay, sepatutnya sebelum kita ukur prestasi sebenar, kita kena tetapkan piawainya dululah. Okay, so tak apa. Kita akan teruskan di video seterusnya lah. Okay. Pertama, kita definisikan kawalan. Okay, sebelum kita pergi words by words ya, apa dia ataupun perkataan demi perkataan apa yang dikatakan sebagai kawalan. Okay, so cuba kita renung balik. Okay, so yang pertama kita dah buat apa? Again, class. Okay, perancangan kita tetapkan kita punya matlamat. Okay, kemudian kita susun dalam pengorganisasian. Okay, apa kerja nak buat dan siapa buat apa. Okay, lepas tu kita pimpin ya, kepimpinan. Kita pimpin para pekerja kita untuk buat kerja. Okay, so dalam tu ada banyaklah kita dah belajar dalam kepimpinan. Okay, dan seterusnya. Okay, so pekerja kita dah buat kerja. Okay, in fact, yang terakhir tu kita dah delegate dah kan. Okay, ingat tak? Okay, ada satu kaedah tu kita dah agihkan. Okay, sampaikan kita tak kawan dah. Okay lah, bukanlah tak kawan kan. Okay, tapi bukanlah hubungan kerja lagi. Okay, kurang sikit hubungan dari segi pelaksanaan tugas ya. Kurang hubungan dari segi pelaksanaan tugas apabila kita agihkan tugas-tugas tersebut, kita percaya sepenuhnya kepada pekerja kita. Okay, so tapi percaya juga. Okay, sekarang kita nak tengok sama ada apa yang dibuat tu bersesuaian ataupun menuju ke arah yang pertama tadi, matlamat organisasi kita. Okay, so again, okay, so kita dah bimbing pekerja kita untuk laksanakan kerja. Okay, so kita dah hadirkan tugas kepada mereka. Okay, so kita nak pastikan apa yang dilaksanakan tersebut bersesuaian dan mengarah kepada matlamat organisasi. Okay, so again, mengarah kepada apa yang dilaksanakan, aktiviti yang dilaksanakan, kita kena pastikan ia mengarah kepada pencapaian matlamat organisasi. Okay, so tu kenapa kita perlukan kawalan. Okay, sometimes kadang-kadang pekerja kita memang rajin ya, dia buat kerja dan sebagainya. Okay, tapi adakah ia menuju ke matlamat? Okay, so itu yang kita nak kena tengok ya. Okay, bukan sahaja buat kerja ke tidak, okay, tapi kita nak tengok kerja yang dia buat tu mesti menuju ke arah pencapaian matlamat. Okay. Okay, so kalau ikut definisi kawalan, ia adalah usaha yang sistematik dalam menentukan satu set piawai prestasi
berdasarkan objektif perancangan. Okey, saya ulang. Oops. Inilah kalau tak tetap iman ya. Saya ingat-ingat. Okey, ulang semula ya. Okey, so adalah usaha yang sistematik. Okey, so dia kawalan adalah usaha yang sistematik. Okey, yang mana ia dilaksanakan dengan berstruktur lah. Okey, so kita susun betul-betul aktiviti kawalan kita. Bukannya kita tenang je dia macam gambar ni kan. Okey, tak. Kita jeling-jeling je. Okey, so kawalan adalah usaha yang sistematik. Okey, so buat apa? Dalam menentukan set piawai prestasi. Okey, so kita tentukan set piawai prestasi. Okey, berdasarkan objektif perancangan. Okey, so tu yang saya sebut tadi. Kawalan adalah secara ringkas ni lah. Secara kata-kata biasanya kawalan adalah memastikan pelaksanaan tugas-tugas, memastikan apa sahaja yang dilaksanakan adalah menuju dan mengarah ke pencapaian objektif organisasi. Okey. Dan macam mana kita nak pastikan tersebut? Okey, proses kawalan tersebut melibatkan usaha yang sistematik. Okey, yang mana kita menetapkan piawai-piawai tertentu berdasarkan objektif tu balik. Okey. Okey, yang mana ia adalah, yang mana kawalan ni adalah satu sistem maklum balas. Kata lain, dengan adanya kawalan dia memberi maklum balas. Dia memberi maklumat yang membandingkan, yang menentukan ataupun yang membandingkan antara prestasi sebenar dan piawai yang ditetapkan. Okey, so kita tak tahu dia buat kerja. Adakah dia buat kerja tu mengikut apa yang patut, kan? Okey, so ataupun apa yang dia buat kerja tu mencapai, memang dia rajin, tapi adakah mencapai satu tahap yang tertentu? Okey, maksud saya macam ni. Okey, maksud saya let's say dia buat kerja rajin, tapi lambat, katakan contohlah kan. Okey, so maksudnya like contoh kalau tahun 2022 ni, okey, so sepatutnya dia dah capai pada sukuan pertama sukuan pertama tu bila bulan 3 katakan. Okey, so bulan 3 tu dia sepatutnya dah capai dah habis dah file ataupun data. Okey, data sales data-data jualan yang dia key in. Okey, ataupun let's say yelah dah habis lah kalau untuk tahun 20 pada March 2022 should habis lah kan. Okey, tapi tengok-tengok bulan 1 baru 20% ataupun baru 60% dia key in data-data sales katakan. Okey, so tu tak mencapai kan. Okey, so tapi dia rajin tapi dia lambat kan, contohlah kan. Okey, so tu kenapa kita kena buat proses kawalan. Okey, so kawalan ni adalah satu pembentukan sistem maklumat balas dan perbandingan antara prestasi sebenar dan piawainya ditetapkan. Okey, so secara kesimpulan semula, apa yang dikatakan sebagai kawalan, ia adalah usaha yang sistematik dalam menentukan set piawai prestasi berdasarkan objektif perancangan. Okey, sorry. Okey, yang mana ia adalah satu usaha yang sistematik dalam menetapkan piawai-piawai ataupun pencapaian prestasi tertentu yang mengarah kepada pencapaian objektif perancangan. Okey, dan kawalan juga merupakan satu maklum balas yang menerangkan bagaimana pencapaian sebenar
dibandingkan piawai yang ditetapkan. Okey, so tu adalah definisi kawalan.